Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini meneruskan pengajian kita di dalam kitab Riyadhus Salihin, taman-taman orang-orang yang saleh. Dan kita sambung pada bab 38, bab wujubi amrihi ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wasairi man fi ri'ayatihi bi ta'atillah wa nahihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyi anhu. Bab 38 muka surat 247, bab kewajipan wujubi amrihi ahli, bab wajib menyuruh ahli keluarga wa auladihi. Ahli keluarga ni maknanya isteri dan anak-anak. Anak-anak mumayyizin, anak-anak yang dah besar, yang dah boleh beza baik buruk. Wasairi man fi ra'iyati, dan seluruh orang yang berada di bawah tanggungan dia. Bi ta'atillah, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wa nahyihim, dan melarang mereka anil mukhalafati wa ta'dibihim, melarang mereka daripada menyalahi perintah Allah. Wa ta'dibihim, dan mendidik mereka untuk beradab, memiliki adab-adab yang baik. Wa man'ihim min irtikab, dan melarang mereka daripada, mencegah mereka daripada melakukan kejahatan. Wa manhihim, wa manhiyi, wa manhiyi ni maknanya tegah mereka daripada buat benda hak buruk, akhlak-akhlak yang buruk. Kama qala Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluarga kamu untuk menunaikan salat. Wastabir 'alaiha, wastabir 'alaiha, dan hendaklah kamu wastabir. Apa makna wastabir? Wastabir ialah melakukan salat dalam keadaan berterusan, bersungguh-sungguh dan bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap orang yang beriman untuk menjaga keluarga dia. Sebagaimana nafkah yang terbaik, nafkah pada ayal, pada keluarga. Maka demikian amal ma'ruf nahi munkar yang terbaik adalah pada ahli keluarga. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang manusia yang beriman. Qu, kalimah qu fi'il amr, kata kerja perintah daripada apa? Qu ni daripada wiqayah. Qu ni dalam bahasa Arab maknanya buat benteng ataupun lindung. Qu anfusakum wa ahlikum nara, bentengkan, lindung, pergi cari perlindungan bagi diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Baik, cerita pasal ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk menitik berat ahli keluarga mereka. Sebab apa? Sebab dalam masalah iman ini manusia dia ada preference. Dia ada dua isu. Preference ni maknanya kita dalam bab ibadah kita tak boleh bersikap isar. Dalam bab duniawi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap al-isar, utamakan orang lain. Contoh kita nak minum, bagi orang lain dulu, orang tua dulu. Contoh kita nak makan, bagi mak bapak dulu, bagi suami dulu. Contoh kita nak bab makan ni tuan-tuan saya sebut sikit.
Dalam Islam yang diutamakan makan orang tua dulu, bukan budak-budak dulu. Salah kita ni, kita duk buat bagilah budak-budak dulu. Tak betul. Dalam hadis, dalam didikan Nabi SAW, para sahabat, bagi orang tua dulu. Ikram al-akabir, ikram al-kibar ni, memuliakan akabir, orang tua ni kibar, adalah merupakan sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Bahkan sabit dalam hadis sahih Bukhari, 3 orang yang kena kurung dalam gua, salah seorang yang amalan yang Allah terima, yang Allah menjadi asbab dia dilepaskan dari gua, sebab dia mengutamakan mak ayah dia. Bila dia ada susu, dia nak bagi mak ayah dia minum dulu, walaupun anak-anak dia menangis nak susu tu, dia tak peduli selagi mak ayah dia belum jamah susu tu, baru dia bagi kat ahli keluarga dia. Kan? Maka dalam Islam menunjukkan bahawa tuntutan untuk memuliakan akabir, ibu bapa ni sangat besar. Tak betul lah ustazah popular dalam TV. Saya malah nak ulas sebab bukan dapat faedah pun. Depa ni dah lah dapat bayaran mahal-mahal, dapat glamour, dapat famous. Lepas tu bila depa buat benda taik-taik, benda-benda jahat, kita pula nak kena pergi cuci, pergi betul kan. Kan dapat apa-apa kecuali pahala lah, pahala dapat lah. Ya, tapi masalahnya macam contoh ada ustaz-ustazah famous, dia kata suami kena utamakan isteri. Bukan tanggungjawab isteri ni untuk memuliakan ataupun menjaga mak bapak suami. Sudah bergaduhlah laki bini dengan mentua. Kan? Kalau dia baca dalam hadis, laki yang soleh ini, dia tak bagi isteri dia ke anak dia ke minum air susu tu, dia bagi mak bapak dia dulu. Mak bapak dia dulu. Maka sebab itu dia kena faham, anak perempuan dia memang suami dia. Anak lelaki ya. Maka sebab itu atas minda ni, orang Arab tu dia melebihkan anak lelaki. Tapi datang Islam memberikan ganjaran lain. Yalah, Islam kata memanglah anak lelaki untung, sebab lelaki yang kena dengar cakap mak bapak, anak perempuan kena dengar cakap suami. Tapi Nabi SAW bagi ganjaran lain. Allah bagi ganjaran lain. Allah kata siapa yang memelihara anak perempuan sampai dia besar dan nikahkan dia, maka dibebaskan daripada api neraka mak bapak dia. Dan siapa yang membela 2 orang anak perempuan sampai dia besar, dalam hadis riwayat Nabi kata 3 orang anak perempuan Nabi dibela dengan baik sampai dia besar, sampai dia kahwin, anak perempuan ni akan jadi pelindung dia daripada api neraka. Sahabat tanya, kalau seorang pun dapat. Makna kata siapa mak bapak belah anak perempuan, bagi kasih sayang, bagi baik, jaga dia elok-elok sampai dia besar, dia kahwin dan sebagainya, anak perempuan ni akan jadi pelindung dia daripada api neraka. Hak itu habuan lelaki bila belah anak perempuan. Habuan mak bapak belah anak perempuan, api neraka. Itqun minan nar, selamat daripada api neraka. Duniawi memang tak ada. Sebab duniawi kalau ikut hukum dunia, anak perempuan mesti taat pada suami, utamakan suami lebih dari mak bapak dia. Ajaran mana pun saya tak tahu, feminisme mana masuk dalam masyarakat kita. Perempuan kalau ada antara konflik, laki dia dengan mak bapak dia lah. Mampulah laki dia, pergi mampulah. Ini adalah fitnah yang besar dalam masyarakat. Tapi tak boleh kata apalah, yang duk buat ceramah ni penceramah popular. Kita yang tak popular ni senyap dah lah. Duk bising pun bukannya dapat apa. Kan? Duk kena gam sana sini, tak payah melekit gam punya. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab tu saya kadang malas nak jawab ni. Pasal apa? Kita kalau kita tengok tuan, kita nak menjawab kebatilan ni, kita kena buat rujukan. Kita nak menjawab hadis palsu, kita kena bawa nakal riwayat qaul ulama dan sebagainya. Dia tak buat apa. Dia main buka mulut nganga cerita benda pelik-pelik. Kita yang nak kena susah payah. Lepas tu lagi yang kena hentam kita juga. Ya, pahala. Tapi bulan Ramadan ni baca Quran pun pahala. Baik baca Quran daripada segi hati, sebab itu lagi betul karang pula seterang. Stres, gastrik lah apalah. Kesian kan. Kesian. Jadi bagi pendakwa sunnah ni, sebab tu kata Imam Ahmad, para salaf
Dia kata sampaikan salam pada pendakwa sunnah. Depa ni orang yang sedikit. Sedikit depa ni. Tuan-tuan tak tengok depa punya kesusahan depa. Dengan gastriknya, dengan apanya, dengan sakitnya. Teruk. Tuan-tuan tengok hak penceramah dia tak payah buat rujukan, dia main mengajar, dia buka mulut dah. Sekali dia pergi cerita lah, merepek apa pun orang percayalah ustaz cakap. Kita pula beritahu ustaz tu salah, tak betul, tak sahih, tak ada valid dalam hadis, dalam Quran. Kita yang kena. Itu satu. Jadi dalam masalah muslimin dan muslimat rahimakumullah, adab kita kena betul. Didik anak-anak kita utamakan orang tua. Itu yang diajar oleh Nabi dan para salafus salih. Sahabat Nabi pun dapat hasil yang pertama, bawa pergi jumpa Nabi SAW. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-barakah ma'a akabirukum, keberkatan bersama dengan orang tua di kalangan kamu. Nabi kata bagi budak-budak lu, kesian budak-budak, bagi budak-budak lu. Tak, orang tua lu. Orang tua lu. Lepas orang tua baru bagi anak-anak, supaya anak-anak ni ambil asar, kesan, bekas-bekas orang tua. Ambil barakah dari orang tua. Jadi kalau ada Tok Wan, bagi Tok Wan minum dulu. Bekas minuman Tok Wan, bagi kat cucu. Cucu ambil barakah daripada Tok Wan. Hak tu dulu, bukan Tok Wan ambil bekas cucu. Ini budaya yang kita tak berapa nak kenal. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah suruh kita pelihara keluarga kita dan ahli keluarga kita, diri kita dan keluarga dari api neraka. Cuma nak sebut tadi ada dua isu. Pertama adalah isar, mengorbankan diri, mengutamakan orang lain, tak ada dalam bab ibadah. Tuan-tuan nak pergi sembahyang, tiba-tiba ada saf depan. Tuan-tuan kata, pakcik ni tua, bagi dia dululah. No, ibadah kita dulu. Sebab tu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Allah mulakan diri kita dulu. Allah mula diri kita dulu. Wa ahlikum, barulah keluarga kita. Sebab keluarga kita baik, ikut kita. Keluarga kita baik, depa tabi', depa follow kita. So mula kita dulu baru family. So dalam ibadah al-isar tak ada. Kita tak boleh muliakan orang lain, utamakan orang lain dalam bab agama, dalam bab ibadat, tak boleh. Contoh pergi haji, kita dapat panggilan haji, kita pun tak pernah buat haji lagi. Tak apalah, bagi kat kawan kita dulu. No, pergi dulu. Kecuali dalam situasi contoh kita dapat panggilan haji tapi mak kita tak pernah pergi haji lagi, mak kita dah terlampau tua, tak ada peluang. Hak tu ada bab aulawiyat, bagi dia boleh lah. Itu masyaqqah, ada maslahat. Tapi secara umum al-isar dalam ibadah tak ada. Ambil. Yang kedua, bila mana manusia ni, Allah faham, Allah dah suruh kita supaya berlumba-lumba buat kebajikan. Jadi ada orang dia sibuk dengan kebajikan, orang beriman ni dia terlupa keluarga dia. Dia sibuk dengan pergi dakwah, dia sibuk dengan mengaji, tapi dia terlupa anak dan isteri. Maka sebab itu datang perintah Allah supaya pelihara diri kamu dan wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Peringatan. Cuma bukan makna kata isar. Tidak. Satu, tak ada utama orang lain dalam bab ibadah. Yang kedua, kita jangan abai keluarga. Jangan abai keluarga. Maka sebab itu dalam hadis-hadis Nabi SAW, salat. Nabi suruh perintahkan ahli keluarga salat. Nabi tidak akan meninggalkan ahli keluarga dia. Nabi gerak semua family dia bangun malam. Nabi kata dalam hadis riwayat At-Tirmizi, semoga Allah merahmati suami yang menggerakkan isteri dia. Isteri dia tak bangun percik ayak. Semoga Allah merahmati isteri yang gerak suami dia bangun malam. Suami dia tak bangun percik ayak. Jadi itu adalah sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, kita masuk pada hadis Nabi, hadis daripada Abi Hurairah 298, muka surat 247. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala aqaza al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu tamratan min tamri sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak ni maknanya kak. Suruh muntahkan. Kak. Irmi biha, buang dia. Amma
ama alimta, ama alimta, tidakkah kamu tahu, ama alimta, tidakkah kamu tahu, anna la na'kulu sadaqah, anna la na'kulu sadaqah, tidakkah kamu tahu, anna ni maknanya rujuk kita semua lah, kaum kerabat kita. Anna la na'kulu sadaqah, sesungguhnya kita semua, anna sesungguhnya kita semua ni, la na'kulu sadaqah, kita semua tak makan sedekah, tak boleh makan harta zakat. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi SAW dia tak terima sedekah, baik zakat baik sedekah Nabi tak ambil, tapi Nabi terima hadiah. Hadiah boleh. Dia ada beza tuan-tuan, hadiah, sedekah, zakat, dia ada beza banyak, nanti kita sebut sikit. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Aqazal Hasan bin Ali, suatu hari kata Abi Hurairah, Al-Hasan bin Ali, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah buah hati Rasulullah. Buah hati Rasulullah, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah, buah hati dia. Hasan dan Husain. Jadi Hasan bin Ali ni dia meninggal pada tahun 42 Hijrah. Dalam riwayat dia meninggal lebih kurang 42 Hijrah, 2 tahun selepas wafat bapa dia, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada riwayat kata dia mati diracun, ada riwayat kata dia mati wallahu alam. Banyak riwayat kisah dia. Yang mana zaman ni zaman fitnah. Jadi kalau tuan-tuan baca politik ni, politik Arab ni dia jadi lagi serabut daripada politik Melayu ni. Kita duk ingat politik Malaysia ni dah karut dah. Pembangkang jadi kerajaan, kerajaan jadi pembangkang, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, pening dah. Lompat parti sana sini, belum lagi politik Arab. Arab punya politik lagi dahsyat. Baik tuan-tuan, politik mereka main bunuh-bunuh. Jadi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu meninggal pada tahun 42 Hijrah, dan dia adalah abang kepada Saidina Husain. Antara Hasan dan Husain, Husain mati dulu. Husain mati dulu lagi awal. Lepas Husain baru Al-Hasan. Ada riwayat kata Hasan mati dulu baru Husain. Ala kulli hal, perbezaan tu tak jauh lah. Perbezaan tu tak jauh. Ada riwayat kata Hasan mati dulu, yang solatkan jenazah Hasan Husain. Dan riwayat itu lebih kuat lah. Kalau ikut dalam tahqiq dari sudut tarikh, Hasan meninggal dulu, kemudian Husain diminta solat jenazah Al-Hasan bin Ali. Tapi Al-Hasan bila dia wafat, Husain diminta solat jenazah Al-Hasan, Husain tak mau. Husain kata sebaik-baik yang mensolatkan jenazah abang dia ialah imam masjid yang berada di kawasan tersebut. Imam masjid tu. Dan ini jadi sunnah, bahawa bila mati seseorang anak Adam, yang mati seorang Muslim, yang sunnah solat atas jenazah dia adalah pemimpin kawasan tu atau imam daerah tu, bukan anak dia. Dia pandangan kata bila mati seseorang, anak dia yang solatkan jenazah mak bapak dia, itu pandangan terpencil dalam mazhab Syafi'i. Pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam jumhur, dari riwayat yang kuat, yang selayaknya menjadi imam solat jenazah adalah pemimpin satu kawasan. Karena solat itu lebih pada tazkiyah, pengesahan tentang seseorang yang meninggal itu tergolong dalam jemaah mereka. Tazkiyah itu maknanya endorsement. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi tidak solat orang yang meminum arak. Nabi tak solat jenazah orang yang minum arak. Nabi tak solat jenazah orang yang bunuh diri. Tapi Nabi tak halang sahabat solat. Sebagai Nabi tak nak endorse. Nabi tak nak endorse. Tapi Nabi tak halang sahabat solat kan. Begitu juga sahabat yang berhutang. Ada orang yang berhutang, Nabi tak nak solatkan jenazah dia, tapi Nabi izinkan sahabat lain solatkan. Sebab Nabi sebagai pemimpin tak nak endorse benda tu. Jadi itu adalah antara sunnah yang disebut oleh para salaf dan para ulama. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, yang dituntut oleh ahli keluarga, mandikan jenazah. Had ni sepakat semua. Kita terbalik, bab mandi jenazah semua pakat tolak kat Pak Imam, tolak pada orang masjid. Tiba-tiba hak tak pernah pergi masjid, nak jadi imam masjid, nak jadi imam bapak dia. Itu tak berapa nak kena. Kan? So yang sunnah dia adalah
Ahli keluarga mandikan jenazah. Uruskan jenazah biar ahli keluarga, sebab nak jaga aurat dia. Jaga aurat dia. Bahkan kalau tak ada lelaki, boleh perempuan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jenazah dia dimandikan oleh Asma binti Unais, isteri dia. Isteri Abu Bakar mandikan jenazah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita bolehlah suruh isteri kita mandikan jenazah kita lah, kalau kita mati. Kalau kita tak nak, anak-anak lah. Mana tahu bapa ada tatu kan. Tatu nama bini zaman jahiliah dulu kan, apa taubat nak padam tak boleh. Tak nak bagi anak nampak, suruh bini mandikan, boleh, tak ada masalah. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jadi Sayyidina Hasan dia ambil kurma, tamratan min tamri sadaqah, kurma yang dapat daripada hasil-hasil sedekah, hasil zakat. Sedekah di sini sedekah zakat. Baik, zakat ni zakat kurma, zakat tanaman. Untuk makluman tuan-tuan, zakat tanaman ni ulama berbeza pendapat. Tak semua tanaman ada zakat dululah. Zaman Nabi SAW, antara tanaman yang ada zakat macam gandum, macam kurma kan, buah-buahan tertentu ya. Pisang tak ada zakat. Pisang, zakat pisang tak ada. Tetapi pandangan moden, seperti ulama moden, ulama Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama yang mahir dalam bidang fiqh muamalat Islam, mereka berpendapat zakat dalam hasil tanaman yang berbentuk perniagaan dia ada. Dia ada sebab mereka mengambil manfaat daripada tujuan Nabi mengenakan zakat pada kurma, pada gandum, pada bijirin pada zaman Nabi adalah kerana itu adalah tanaman yang dibuat niaga, tanaman yang dijual, tanaman yang berbentuk komersial. So mana tanaman yang komersial dia ada zakat, dia ada zakat dia. Tapi ulama berbeza pendapat lah dalam hal ni. Dalam hal ni kita kena masuk kelas fiqh muamalat lah. Baik, faja'alha fi fihi, dan dia pun masuk dalam mulut dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa qa kan kita bunyi. Dia bunyi qa tu bukan betul bunyi macam tu. Itu perawi ni dia eja macam itulah, kaf dengan qaf kan. Dengan kha apa tu qa kan. Itu yang dia dengar. Tapi bukan macam tu sebenarnya. Mana bunyi inilah maksud dia qa. Itu keluar daripada kongkong. Irmi biha, lontarkan dia, buang kurma tu. Ama alimta, adakah kamu tak tahu? Ama alimta anna la na'kulu sadaqah, sesungguhnya keluarga kita, keluarga Ahlul Bait tidak boleh makan zakat, tak boleh ambil sedekah. Jadi Al-Hasan ni masa tu dia masih kanak-kanak, dia tak tahu, dia nampak makan dia ambil budak-budak kan main capai Jadi Nabi SAW suruh buang. Jadi dibuang. Ada riwayat kata Nabi ambil daripada mulut Al-Hasan. Nabi ambil daripada mulut Al-Hasan. Pasal apa? Pasal Nabi tak mau ahli keluarga dia sebagaimana yang dilarang oleh Allah memakan harta sedekah dan zakat. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah memuliakan Ahlul Bait. Mereka ni bukan golongan yang patut meminta-minta, tak boleh. Ahlul Bait depa tak boleh terima sedekah, terima zakat. Sepatutnya depa ni dimuliakan, jangan bagi depa miskin. Itu kaedah dia. Kalau ada Ahlul Bait dalam kalangan kita, memang kita bagi kekayaan kepada mereka. Sebab tu Arab Saudi mereka ada satu kaedah daripada konsep mana Ahlul Bait ni memang dibagi apa, projek ke apa ke, bagi mereka ni senang. Kerana apa? Kerana mereka ni syaraf mulia, keturunan Nabi SAW dalam Islam. Orang yang beriman memang memuliakan keturunan Nabi, tak ada siapa bincang, tak ada siapa berbeza pendapat dalam hal tu. Bahkan ahli sunnah dan syiah dalam bab ni sependapat, memuliakan keturunan Nabi SAW wajib. Ahlul Bait tak ada beza apa. Yang kita tak setuju dengan Syiah, ghulu, melampau. Yang kita beza dengan Syiah, fanatik. Yang kita beza dengan Syiah, mereka bukan sahaja
memuliakan Ahlul Bait, bahkan menyembah, maka itu yang dilarang. Mereka syirik, mereka ghulu, mereka menjadikan kedudukan Ahlul Bait sebagai satu kedudukan baru yang tak diajar oleh Nabi dan Rasul dan para sahabat, satu wasilah antara mereka dengan Allah, perantara pula. Maka itu yang kita tentang. Adapun memuliakan Ahlul Bait, kita tak ada masalah. Mendoakan Ahlul Bait ada dalam sunnah. Ikram Ahlul Bait ada dalam sunnah. Sahabat Nabi jumpa Ahlul Bait, dia cium tangan. Jumpa keturunan Nabi, dia cium tangan. Dia cium kepala sahabat-sahabat Nabi yang bila berjumpa Al-Hasan, Al-Husain. Bila wafatnya Husain dibunuh di Karbala, ahli sunnah menangis, sahabat Nabi menangis. Semua orang mencintai Ahlul Bait. Sebab tu tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita memang diajak dan dididik oleh agama cinta Ahlul Bait. Cumanya masalah dia dua je. Satu, betul ke dia Ahlul Bait? Syarif apa? Said dan Syarifah. Itu masalah. Betul ke dia Ahlul Bait? Itu satu masalah. Yang kedua, cara kita memuliakan mereka, betulkah itu yang diajar oleh Rasulullah? Itu macam contoh di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, kita boleh jumpa Ahlul Bait bila mana mereka ada kabilah ataupun gelaran family yang kita tahu itu dari Ahlul Bait. Contoh Al-Hashimi, Al-Hashimi, mana ada Ibni Hashim, Al-Bani Hashim, ataupun Muhammad, belakang dia tiba-tiba Al-Hasani. Ini daripada keluarga Sayyidina Hasan, susu garuh Al-Hasani. Husain tak ada. Susu galuh Husain terputus, keluarga dia semua dibunuh. Yang ada adalah keturunan sampai bukan dari Husain, daripada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan. Maka sebab itu sampai hari ini memang adalah keturunan daripada sahabat Nabi, daripada keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi SAW ada daripada Sayyidina Hasan. Jadi apa yang kita nak sebut ialah kita muliakan mereka. Dan dalam Islam dia ada istilah yang dipanggil Al-Qumus. Al-Qumus. Bila Al-Qumus ni apa dia? Bila kerajaan Islam pergi perang, serang musuh tapi tak berlaku perang. Kita serang musuh tanpa berlaku pertumpahan darah, tanpa berlaku perang, musuh lari ke apa ke, harta-harta yang ditinggalkan tu dia ada bahagian yang dipanggil Al-Qumus. Al-Qumus ni maknanya 1/5 bagi dekat Nabi, bagi dekat Rasulullah SAW. Atau kalau Nabi dah tak ada, bagi dekat Ahlul Bait, keluarga Nabi sampai hari kiamat. Jadi mereka ni memang kita jaga mereka. Adakah ahli keluarga Nabi mesti memimpin jadi pemerintah? Itu tak, bukan syarat. Yang tu beza kita dengan Syiah. Syiah bagi mereka yang jadi khalifah mesti keturunan Nabi. Tak. Itu kita beza. Kita muliakan Ahlul Bait, setuju. Kita mengikram Ahlul Bait, setuju. Kita bagi Ahlul Bait kaya-kaya. Kalau betul dia memang keturunan Nabi, dia main Malaysia, dia Said dan Syarifah, tak apa, bagi projek jalan raya kat dia. Kan? Bagi projek buat bangunan CJ kelas A. Orang lain kena beratok, kita tak payah bagi beratok, kita pergi ketuk pintu rumah dia, kita bagi lesen, lesen kontraktor kelas A kat dia sebab dia keturunan Nabi. Tak ada masalah. Orang beriman takkan rasa dengki. Orang beriman bahkan gembira sebab keturunan Nabi dipelihara dengan baik. Kan? So kalau dia ada anak perempuan dia Syarifah contohnya, memang betul keturunan Nabi, dia pergi sekolah, kita tahu kata dia keturunan Nabi, kita pun kelang kabut, kita kena jaga dia, jangan pergi mengorak dia. Laki-laki pun tak nak pergi mengorak dia sebab takut, sebab dia ni keturunan Nabi, kita nak sayang dia, kita muliakan dia, kan? Dia basuh pinggan, tak ada, dia nak lepas habis makan, tak ada dia nak basuh pinggan, pinggan dia kita pergi ambil, pergi basuh, tak ada masalah, dia keturunan Nabi, kita nak muliakan. Itu dalam Islam ada dasar dia. Tapi sebab dia Said, dia Syarifah, kita kena lantik dia jadi ketua kelas. Itu tak ada dalam sunnah. Tak ada dalam sunnah. Dia Said, dia Syarifah, kita kena bagi dia jadi ketua wakil rakyat. Tak ada dalam sunnah. Dia Said dan dia Syarifah, kita kena lantik dia jadi raja. Itu tak ada dalam sunnah. Tapi kalau dah memang dia jadi raja, alhamdulillah lah. Itu rezeki lah, kita sayang lah kat dia. Kan? Macam dia kata Raja Perlis keturunan daripada keturunan Said Syarifah yang asal daripada zaman Lulai, daripada zaman yang boleh dicari susu galur keturunan Ahlul Bait, maka kita sayanglah.
kita gembiralah. Dia dapat kedudukan yang istimewa, kita gembiralah. Sebab orang yang beriman dia tak dengki pada keluarga Nabi, sebab dia sayang, cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berselawat pada Nabi dan keluarga Nabi wa alihi wa ashabihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, cuma itulah dua isu. Betul tak keturunan Nabi? Hak duk mai ni kadang-kadang kita tengok Allah kan, Habaib Hubabah ni betul ke keturunan Nabi? Kok mana susur galur dia? Apa Syajaratul Ansab ni dia punya pokok keturunan dia mai bertemu kat mana? Para ulama kaji benda tu. Main claim, tiba-tiba mai dari Indonesia bawa serban sikit, keturunan Nabi. Habib juga. Aduh. Yang kita tahu Habib ni Habib jual lah. Kan? Hak tu. Jadi tuan-tuan salah. Dan yang kita sebut, dan keturunan Nabi bukan syarat kita kena bagi dia ni jadi pemimpin, tak. Itu bukan sunnah. Itu beza kita dengan Syiah. Bagi dia kaya, itu boleh. Itu ada dalam dasar. Kita bagi dia senang. Sebab mereka ni tak boleh ambil zakat. Mereka tak boleh ambil sedekah. So kita bagi hadiah. Bagi hadiah. Kerajaan bagi hadiah pada keturunan Nabi yang disahkan. Bagi 1 juta. Oh, okey. Kita gembira. Tak ada masalah. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kita nak sebut hadis yang berikutnya daripada Abi Hafsin, daripada Abu Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad, Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rabibi ni maknanya anak tiri. Wa an Abi Hafs Umar bin Abi Salamah, daripada Abu Hafs Umar bin Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad bin Abdullah, Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad, nama dia Abdullah bin Abdul Asad, Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kuntu, suatu ketika dulu aku ni ghulaman, aku ni budak kecil, budak muda. Kalimah ghulam ni orang Arab dia guna bagi budak-budak bawah 15 tahun ke bawah. Atau mana kata budak belum balik lagi lah. Ghulaman, budak kecil lah, budak 12 tahun, 10 tahun. Kita kata ghulam ni secara tepat budak sekolah rendah. Budak sekolah rendah kita panggil ghulam. Kuntu ghulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni anak kecil di rumah-rumah Rasulullah. Di hajri, hajri ni tempat penginapan Rasulullah lah, dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah. Wa kana yadi tatishu fi safhati. Tangan aku ni, dia kata satu hari tatishu fi safhati, tatawur. Tangan aku ni duk menggagau-gagau. Tatishu ni dia terjemah ni berputak-putak, lebih kurang lah dia menggagau. Dia duk menggagau-gagau. Fi safhati, dalam satu bekas. Safhah ni bekas yang terbuka. Dia tulis ni piring. Boleh lah piring ke talam ke. Safhati ni bekas makanan yang terbuka, terdedah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, wahai budak, samillah ta'ala, sebut nama Allah Ta'ala, wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kanan engkau, wa kul mimma yalika, dan capai makan apa yang dekat ada dengan kamu. Ini didikan Nabi SAW kepada anak-anak dan ahli keluarga dia. Samillah, baca bismillah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalika, capai, ambil makan yang dekat dengan kamu. Fama zalat tilka ta'mati, fama zalat tilka ta'mati ba'du, maka selepas itu
demikianlah menjadi kebiasaan aku makan, dia kata. Demikianlah menjadi kebiasaan aku makan selepas itu. Hadis muttafaqun alaih. Tatishu ni mana dia duk menggagau, capai sana capai sini kan, duk huluk tangan sana huluk tangan sini. Nabi tegur, biadab. Nabi suruh makan apa yang dekat. Duk gagau. Orang kata duk gagau sana gagau sini tak bagus. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ini hadis adab. Kita kena didik masyarakat kita dengan adab-adab Islami, adab-adab Islam. Saya dimaklumkan atau saya dapat tahu Profesor Dr. Basri ada buat buku adab-adab Islam, ensiklopedia adab dalam Islam. Satu buku yang bagus. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Islam ini ajaran dia semua adab, semua kebaikan, akhlak yang baik. Dan masyarakat kita sekarang dah keliru sebab penilaian masyarakat dengan penilaian Allah tak sama. Jauh beza dia punya sukatan dia. Baru ni viral dalam rancangan televisyen. Dapat cerita pasal cinta yang kononnya tak pernah hilang. Tu dia. Ada satu lelaki ni, isteri dia curang, isteri dia derhaka, dia tetap sayang bini dia. Kan? Lepas tu dia pergi jaga bini dia. Dia pergi jaga bini dia dalam keadaan bini dia aksiden tu. Oh, balik rumah, sedangkan itu bukan bini dia dah. Bini dia dah kahwin dengan lelaki lain lah. Apa punya lelaki dalam filem ni? Langgar hukum. Dia buat cerita pasal satu orang lelaki yang kononnya setia, kononnya romantik, kononnya dia nak didik masyarakat. Lelaki baik setia kat perempuan, lelaki baik setia kat bini walaupun dayus. Sedangkan dalam Islam Nabi SAW melaknat orang yang dayus. Allah melaknat orang yang dayus. Isteri dia derhaka kat dia, isteri dia curang kat dia, isteri dia bedap kat dia, isteri dia akhirnya kena tangkap basah. Lepas tu bercerai. Lepas tu kahwin dengan lelaki lain. Kahwin dengan lelaki lain, rupanya lelaki tu dah ada bini dah. Rupanya dipotretkan dalam filem tu lelaki tu suami baru pada isteri dia. Rupanya berpoligami dengan dia. Orang lelaki poligami ni semua jahat. Nampak tak filem Melayu ni jahat. Lepas tu akhirnya isteri ni pun minta cerai dengan suami baru. Lari keluar daripada rumah. Keluar lelaki bini ni daripada rumah, kena langgar kereta. Mampus 2 ekor ni. Bila aksiden cedera parah, bini tu, perempuan ni duk jadi bini lelaki yang aksiden sama dengan dia lah. Bekas suami dia tu bawa balik dia duduk kampung, jaga dia. Bawa balik dia duduk kampung, jaga dia. Tuan-tuan, hospital kan ada. Cerita pun jangan karut sangat. Hospital kan ada. Oh, balik pula kampung. Mana boleh. Tu bini orang, bukan bini kamu dah. Dah bercerai dah. Betul boleh pula dia jadikan filem tu dia akad nikah pula sekali lagi. Masa bini dia tengah syarat tu dia duk menikah. Dia menikah, dinikahkan nak kahwin balik dengan bini dia. Mana boleh dah. Kawan tu dah jadi janda. Janda mesti minta persetujuan dia. Dia koma, dia tengah koma sakit aksiden tu, mana nikah mana sah. Cerita karut, hukum hakam langgar habis. Kan? Penilaian Allah, laki yang baik berbeza dengan penilaian orang perempuan, manusia, masyarakat. Laki baik macam mana? Di sisi Allah, laki baik, laki yang kuat cemburu. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, kamu takjub dengan cemburu Sa'ad. Sebab satu hari Nabi sebut pasal cemburu. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kalau dia nampak ada lelaki lain masuk jumpa bini dia, dia tebas leher lelaki tu. Sahabat kata, oi dia ni ekstrim ni. Nabi kata, kamu takjub dengan Sa'ad. Sesungguhnya Allah lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Allah dan Rasul lebih cemburu daripada Sa'ad. Maknanya cemburu tu yang disebut dalam bahasa Arab sebagai al-ghirah. Maksudnya dia nak protect keluarga dia daripada api neraka. Itu laki baik dalam Islam, laki baik dalam agama yang jaga isteri dia cemburu. Isteri dia nak pergi kerja, dia tengok laki isteri dia atas bawah, kan, tutup aurat dah. Isteri dia pergi kerja selamat tak daripada gangguan, daripada fitnah. Itu laki yang cemburu. Isteri dia derhaka, cerai.
Dia tak takut nak ceraikan isteri dia sebab dia bukan jadi hamba kepada perempuan. Sebab tu ada riwayat disebut, walaupun hadis ni dhaif, ada yang kata palsu, ta'atan nisa, mentaati perempuan, nadamah, membawa kepada penyesalan. Dan dalam satu riwayat disebut mentaati perempuan adalah kerosakan, dan melawan perempuan atau menderhaka pada perempuan adalah kebaikan. Riwayat ni palsu lah, tapi ulama beramal dengan riwayat ni. Imam Syaukani dia sebut fadilat daripada riwayat ni. Nak sebut kata bahawa dalam Islam laki yang baik ikut penilaian Allah, bukan penilaian kita. Tuan-tuan, depa orang perempuan lah ni, depa kata laki baik laki yang buka pintu kat perempuan, gentleman. Gentleman kan, perempuan nak masuk kereta dia bukakan pintu untuk perempuan. Perempuan nak keluar daripada tempat restoran ke apa, bukakan pintu. Perempuan nak bangun, dia angkat kerusi, tarik kerusi dan sebagainya. Itu bukan laki yang baik. Itu bukan laki yang baik. Itu laki yang menjadi khadam kepada wanita. Habis laki yang baik macam mana? Laki yang baik adalah laki yang tidak menyakiti isteri dia, menjaga kebajikan isteri dia, menyayangi isteri dia, mendidik isteri dia mentaati Allah dan Rasul. Itu tuan-tuan. Dia jangan kita terlalu ikut barat, sampaikan penilaian baik buruk kita pun apa kata movie barat. Orang putih kata apa, hak itulah kita ikut. Ini dah sampai gila dah macam ni. Inilah masyarakat kita dia jadi feminism masuk melalui orang putih mai. Tuan-tuan tak tengok ni video-video raya apa semua kan, penyanyi-penyanyi pun pakai, ya Allah, kesian, fitnah dalam masyarakat. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita balik, saya ingin nasihat diri saya dan tuan-tuan, kita pakat jaga family kita lah. Nak cerita panjang ke orang, kita bukannya orang nak dengar kita. Kita sampaikan apa yang kita mampu dan kita berserah kepada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tugas engkau hanyalah sampaikan. Kita sampaikan. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada dua benda kita boleh buat dalam bulan Ramadan ni. Ada dua benda yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan yang memberikan pahala yang besar. Yang pertama untuk diri kita, yang terbaik yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan untuk diri kita ialah kita berusaha untuk menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang kita anggap peluang terakhir kita. Peluang terakhir kita dengan Allah. Jadi apa yang kita nak isikan dalam Ramadan ni, banyakkan Al-Quran. Kumpul banyak-banyak bacaan Al-Quran dan kumpul banyak-banyak kefahaman kita tentang Al-Quran. Buka tadabbur Al-Quran, tengok ayat-ayat Allah berhubung dengan Al-Quran. Kerana Nabi SAW paling banyak membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, siang malam pagi petang dengan Al-Quran. So kita dengan Al-Quran, kita tafarraq ni, kita fokus betul-betul Quran. Setiap kalimat-kalimat ayat-ayat Allah semua rahsia. Moga-moga dengan tadabbur Al-Quran tu diri kita transform jadi lebih baik. Quran ni dia mukjizat, kita boleh transform diri. Budak-budak yang cintakan Al-Quran, selamat hidup dia bagus. Saya tak kata budak tahfiz, tapi saya kata budak yang minat Quran. Tuan-tuan, setakat ni budak-budak yang mengaji Quran, dia menjaga Quran, dia melazimi Quran, dia suka Quran, walaupun dia hafal ke dia tak hafal ke, sampai besar hidup dia bagus. Hidup dia bagus. Allah pelihara dia. Dia tak buat kesilapan besar. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ni, yang tuan-tuan dan saya semualah kita nak kena jaga betul-betul. Antara asbab Allah jadikan kita semua berpuasa adalah untuk kita ada empati pada orang lain. Empati ni maknanya kita ada apa? Kita ada belas kasihan kepada orang. Kita rasa penderitaan orang lain. So siapa yang rasa teringin nak mencapai kemanisan iman dalam bulan Ramadan, sebagaimana solat, kemanisan solat pada khusyuk, kemanisan Ramadan adalah pada meninggalkan kelazatan nafsu. Kemanisan Ramadan pada meninggalkan kelazatan nafsu, bersifat empati pada orang. Tuan-tuan, saya cerita sikit lah, ni pengalaman lah.
Saya teringin nak makan. Saya teringin nak makan apa? Daging bakar. Teringin nak makan daging bakar. So saya pun bulan Ramadan, of course lah kan, kita pergi beli daging bakar mahal kan, nak makan. Dia dah beli tu dalam kereta, daging tu duk bergegak-gegak dalam kereta tu kan. Dia bila duk bergegak-gegak dalam kereta, hati kita pun bergegak-gegak kan. Lazatnya daging ringan dengan bau dia semua kan. Tapi teringat Hasan Al-Basri buat benda yang sama. Sayyidina Hasan Al-Basri tabi'in, meninggal pada tahun 110 Hijrah. Suatu hari dia bulan Ramadan, dia teringin nak makan daging, dia pun pergi beli daging. So dia balik daripada rumah dia. Dia dah beli daging lah, nak makan daging. Dia balik daripada rumah dia. Bila nak sampai rumah, itu dia gelak kat diri dia. Dia kata, wahai nafsu, engkau ingat kau dah berjaya mengalahkan aku dengan beli daging ni? Sebenarnya aku yang mengalahkan kamu. Daging ni takkan kau makan. Dia bagi pada jiran dia. So dia penat lelah cari duit sebab dia teringin makan daging dah lama. 3 bulan dia teringin nak makan daging. Lepas tu akhirnya dapat masa yang sesuai, dia pergi beli daging, bawa balik daging kan. So dah seronok kan beli daging, dah penat lelah beli daging. Tapi sebelum masuk rumah dia gelak, dia kata, ingat hang boleh kalahkan aku lah? No way. Aku kalahkan hang last minute kan. Hero never die. Aku kalahkan hang last minute. Daging tu dia bagi kat jiran. So dia berpenat lelah tapi dia tak makan daging tu. Dia kalahkan nafsu dia. Dan saya bila baca kisah salaf ni, saya pun try buat lah. Dah lah beli daging sampai dekat RM28. Mahal kan, premium. Tak tahulah apa jadah Wagyu ke jadah apa kan. Beli daging sampai RM28. Jadi dalam paket tu menangis sedap kan. Jadi saya pun dalam kereta nak balik kan. Tapi dia fikir, lagi kalau balik jumpa bini, saya nak ikut Hasan Al-Basri lah. So nak balik bagi kat isteri, tak nak makan lah bagi kat isteri. Saya lagi terliwak pula tengok bini makan. Lepas tu isteri pula bukan seorang kan, nak kena beli 2-3 orang pula. Lepas tu nak kena beli kat anak-anak ramai pula. So tak boleh jadi ni. Saya parking tepi, tengok ada budak kat situ, ada budak muda kat situ. Panggil dia, adik sini. Adik, puasa ni adik, ni ada abang beli ni tadi. Abang dia panggil pakcik kan. Dia kata, abang nak bagi ni daging kat adik. Kita pegang tu pun berat ni. Menggetar ni. Bagi kat dia. Bagi dia. So dia pun ambil lah daging tu kan. Ucap terima kasih. Terima kasih abang. Okey, baik adik. Baik adik, terima kasih sama-sama. Makanlah daging tu adik. Makan daging tu kan. Kan? Hati kita tu menangis. Harimau menangis. Dia baru betul harimau menangis. So saya balik. Malam tu saya buka puasa dengan izin Allah. Saya rasa sangat berkat. Walaupun isteri yang masak lah. Nak bandingkan dengan daging yang beli yang mahal sedap tu dengan isteri masak, jauh beza lah kan. Ada rakaman. Isteri saya masak sedap. Lupa ada rakaman. Isteri masak sedap. Sedap isteri saya masak. Jadi apa nama, tapi bukan nak kata, bila kita buat benda yang menyalahi nafsu kita dalam bulan Ramadan ni, Allah ganti lebih baik. Saya makan rasa tenang, beribadat pun rasa panjang, baca satu juzuk pun baca rasa kuat. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian, kalau solat itu dia punya pokok, solat itu adalah khusyuk. Inti solat tu khusyuk. Lubun dia punya inti dia adalah khusyuk. Maka puasa ni inti dia adalah melawan nafsu. So tuan-tuan kalau teringin nak beli apa kan, ingat nak beli kasut barulah. Tak apa, beli kasut tu bagi kat orang. Tak muat. Itulah. Jadi begitulah tuan-tuan. Kita lawan. Beli handphone. Kalau handphone bagi kat saya lah. Bagi kat saya. Jadi tuan-tuan ni, lawan nafsu kita bulan Ramadan. So ini dua ni tadi. Quran dan lawan nafsu. Tak ada nikmat lebih besar dalam Ramadan, dalam ibadat. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Maqasidus Saum oleh Imam Ibn Daqiqul Aid, bukan apa? Sultanul Awliya Izzuddin Abdul Salam.
maqasidus shaum, matlamat puasa. Kita akan faham tujuan dia nak lawan nafsu. So tak gunalah puasa fi bazar Ramadan, habis gitu kan. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang, peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Yang semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.